mereka ada kuasa dalam melobi ini. Apa kuasa mereka dalam melobi ini? Kuasa mereka dalam melobi ini adalah kewangan. Lord Rothschild pada masa itu menguasai sistem perbankan dan sistem kewangan Eropah. Jadi bila berperang, negara-negara Eropah ni, terutama British yang paling banyak sekali mengeluarkan perbelanjaan, dia berhutang dengan bank-bank. Jadi antara cara bila nak buat pembayaran balik ke apa ni, Zionis, Lord Rothschild menggunakan ini sebagai untuk bagaimana nak melobi. Akhirnya keluarlah deklarasi Balfour supaya negara Yahudi itu ditumbuhkan. Dan inilah deklarasi yang digunakan, dipakai sampai sekarang. We were given the land by the British. Dia kata, sedangkan itu bukan tanah jajahan British. It is only a mandate untuk menjaga, untuk mengawal selia, bukan dijajah. Artinya it is not their land. Jadi mulalah, dan mereka mula membeli tanah-tanah di Palestin dan membangunkan perkampungan tetap untuk orang-orang Yahudi. Jadi mulalah mereka panggil orang-orang yang di Eropah, Yahudi di Eropah untuk mula masuk. Mulai tahun 1882, 19 itu semua. Dan kalau kita lihat dalam tahun waktu-waktu itu 600 itu. Tapi bila dapat deklarasi Balfour itu, maka dah lebih daripada 100,000 orang pergi dan kerana mereka ada duit, mereka mula membeli tanah-tanah di sana. Masalah mereka beli, mereka akhirnya dapat lebih kurang dalam 8% tanah. Kan? Tapi lepas tu ada fatwa, juga ada perbincangan ulama dan mereka tak bagi jual. Jadi macam mana dia nak buat? Dan pada masa yang sama juga, British pada masa itu, British telah pun buat perjanjian dengan orang Arab untuk memberikan orang Arab satu negara Palestin untuk orang-orang Arab. Jadi British dia ada dua. Satu dia janji kepada orang Yahudi, satu dia janji kepada Palestin. Jadi dua-dua sekarang ini, orang Arab Palestin dan orang Yahudi, dua-dua minta negara. Jadi caranya ini kumpulan-kumpulan teroris, Haganah, Irgun, ini semua yang diketuai oleh Moshe Dayan, oleh Ariel Sharon, geng-geng ini semua, mereka mula melemahkan pemerintahan British di Palestin dengan menyerang tentera-tentera British dan meminta bentukan negara Israel di bumi Palestin. So antara yang mereka buat, mereka pernah bom headquarters British di King David Hotel tu, dan mereka gantung 2 orang British. Jadi bila orang British ni dia kata Britain rasa ini kacau lah, sebab dia tentera dia ada dalam lebih kurang 300 orang, dan dia diserang oleh orang-orang Yahudi dan juga orang Arab, kerana orang Arab juga minta negara sebab sudah dijanjikan, dan juga orang Yahudi minta negara. Maka British kata susah sangat, dia bagi masalah ini kepada PBB. Dan orang-orang Yahudi, kita tahu pergerakan Zionis antarabangsa sudah buat dia punya lobby. Dan kebetulan juga selepas Perang Dunia yang kedua, sekali lagi Perang Dunia, apa berlaku? Bila perang, negara-negara yang berperang perlu pinjam duit. Pinjam duit dari siapa? Bank siapa punya? Yahudi. Dan kebetulan bank bukan Yahudi saja. Yang memiliki bank-bank ini adalah kumpulan-kumpulan Lord Rothschild. Yang Lord Rothschild pada masa itu adalah ketua kepada pergerakan Zionis antarabangsa pada Perang Dunia yang pertama dulu tu. Jadi dia, keluarganya dan perbankan orang-orang bank ni adalah orang-orang Zionis. Jadi mereka ada kuasa untuk sekali lagi lobby dan kata okey, kamu kan berhutang. So antara cara untuk memastikan, sebab kena faham kenapa US dan negara-negara lain macam US, British, kenapa dia orang sokong sangat Zionis ni tubuh negara Israel untuk orang Yahudi ni? Sebab di negara mereka ada masalah dengan orang Yahudi. Kerana orang-orang British dan orang-orang US pada masa itu juga naik antisemitism dia, anti-Yahudinya. Mereka pun tak nak orang Yahudi di negara mereka pada masa-masa itu.